Baik, sekarang kita nak sambung bahagian kedua, masih dalam tajuk 3.1 simpanan dan pelaburan. Sekarang kita nak lihat bagaimana mengira faedah. Sebab apabila kita menyimpan wang di bank, kita akan mendapat faedah ataupun sejumlah wang dalam satu tempoh masa dengan kadar yang tertentu lah. Okay, jadi jumlah simpanan kita akan meningkat. Okay, lagi lama kita simpan, lagi banyak jumlah simpanan kita. Okay. Baik, sekarang ni kita akan lihat faedah. Baik, untuk ekor simpanan, faedah ni dia ada dua, iaitu faedah mudah dan faedah compound. Okay, untuk hari ini kita nak lihat satu dulu, iaitu faedah mudah. Okay, faedah compound kemudian. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, untuk faedah mudah, dia ada formula. Okay, formulanya adalah I sama dengan P R T. Okey, jadi apa dia I, P dan R dan juga T? Okey, dia mewakili apa? Jadi kita tengok satu-satulah. Okey, tukar warna lah, ambil warna biru pula. Okey, I adalah interest. Atau faedah. Dalam bahasa Melayu, faedah. Kemudian kita tengok pula P. Apa dia P? Dia BM dan BI dia sama je. Beza kat huruf S tu. Bunyi sama. Okay, prinsipal. Prinsipal ini adalah simpanan. Okay, prinsipal wang simpanan. Seterusnya kita lihat huruf R. Huruf R ni adalah dalam bahasa Inggeris rate. Dalam bahasa Melayu kadar faedah yang ditetapkan oleh bank. Kemudian satu lagi T. Okey, T adalah tempoh masa. Okey, dalam pengiraan faedah, tempoh masa merujuk kepada tahun lah. Jadi kadar faedah dalam masa berapa tahun. Okey, ini sebut semula lah. Okey, I interest, P principal, R rate, T time. Okey, setiap kali kita nak mengira faedah mesti akan mula dengan rumus ni. So dalam jalan kita nanti akan mula dengan I sama dengan P R T. Baik, sambung. Okey, soalan 1. Ni contoh ya. Ada 6 soalan semua. Semua kena salin. Jadi video ni boleh play and pause. Jadi terpulanglah, nak dengar dulu sampai habis. Sambil dengar sambil salin pun boleh. Janji salin semua. Ada 6 contoh. Dan cikgu harap selesai sejenak ni kamu akan faham, bertambah faham. Dan sebab ada tugasan yang akan kena buat. Jadi bagi perhatian betul-betul. Baik, soalan pertama. Puan Maria menyimpan sebanyak 2,000 di bank Cempaka dengan kadar faedah 3% untuk setahun. Berapakah faedah diperoleh Puan Maria selepas setahun? Okey, bila soalan panjang macam ni, biasakan dengan
dah baca sekali, kemudian baca lagi sekali, tapi fokus pada soalan. So, kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Soalan nak faedah yang diperoleh dalam masa setahun. Okey, jadi sekarang kita cari pula maklumat lah, sebab formula kita nak kena ganti nilai kan. Simbol huruf yang boleh ubah tu semua kita kena ganti dengan angka baru kita kira. So 2000 adalah P, 3% ni R. Okey, R. Jadi untuk soalan kata setahun, maka tempoh masa kita setahun lah. Jadi kita dah ada maklumat PRT. Sekarang kita nak kira. Okey. Hai sambung. PP ganti dengan 2000 darab 300 darab 1. Jadi dapat RM 60. Siap. Okay, senang je kan? Okay, sekarang soalan 2 pula. Sama juga proses dia, baca soalan. Puan Masyitah menyimpan sebanyak RM7,000 di bank dengan kadar faedah 2% bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah simpanan yang akan diperoleh Puan Masyitah bagi tempoh 2 tahun tersebut. Okey, hitung jumlah simpanan. Ini lain ni. Tadi kita belajar kira faedah sahaja. Sekarang ni jumlah simpanan. Okey, dalam ataupun bagi tempoh masa 2 tahun. Okey, maksud dia time kita tu 2 tahun. Jadi, cari maklumat lain dulu. Okey, P, kemudian ini R. Okey, jadi time adalah 2 tahun ataupun tengok pada soalan 2 tahun. Okey, sekarang kita kira macam biasa, walaupun dia nak jumlah simpanan, tapi jumlah simpanan cikgu lupa lah bagi tahu. Jumlah simpanan yang cikgu tulis kat atas ni lah. Okey, jumlah simpanan sama dengan prinsipal tambah faedah. Ini adalah jumlah simpanan. Nak kira jumlah simpanan ni. Okey, sekarang kita sambung kira. Jadi berdasarkan dari cikgu kata mula dengan formula. So, daripada formula gantikan nilai 7,000 darab 2% darab 2 tahun. Okey, jadi dapat berapa? RM280. Okey, jadi baru kira faedah. Dia nak jumlah simpanan. So, sambung sikit lagi. Jumlah simpanan sama dengan prinsipal 7,000. Cantiklah pula tulisan ni. Okey. Ditambah 280. Kita dapat RM7,280. Barulah selesai soalan 2. So, kena fahamlah kehendak soalan.
Okay, dalam peperiksaan pun sama. Baca, kali pertama baca, kemudian highlight dulu kehendak soalan, kemudian cari maklumat dan mulakan petunjuk penyelesaian. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Encik Abu menyimpan sebanyak 10,000 di Bank Sarawak dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Encik Abu selepas 6 bulan. Okey, highlight kan kehendak soalan, kira jumlah faedah selepas 6 bulan. Okey, lagi cari maklumat apa? Cari maklumat untuk formula kita kena cari P, kita kena cari R. Ni tak nampak, terlindung ni. Okey, sekali. Ni P, ini R. Okey, memang dia bagi faedah ni untuk setahun, tapi kita lihat soalan nak 6 bulan. Soalan nak 6 bulan. Jadi ada satu perangkap kat sini lah. Formula kita sama dengan P RT. T kita tahun. Kalau kita kira faedah ni, kira rate T tahun. Jadi sekarang dia bagi bulan. So setahun ada 12 bulan. Jadi 6 bulan adalah bersamaan 1/2 tahun. Senang kita tukar siap-siap. Okey, jadi gantilah 10,000 darab 400 darab 1/2. So akan dapat 200. Jadi selesailah. Cikgu lupa M200 kan. Seterusnya hitung faedah mudah dan jumlah simpanan berdasarkan maklumat berikut. Yang ini senang sebab dia dah asingkan kat situ. Perasan lah prinsipal kadar faedah tempoh. Alright, faedah mudah dan jumlah simpanan. Tapi prinsipal ini R dan ini T. So maklumat semua dah ada. Sekarang kita nak kira lah untuk A. Kita kira faedah dulu. Faedah 3,500 darab 1.2 per 100 darab 2 tahun. So akan dapat berapa ya? Cikgu tak kira lagi. So 84. Di faedah 84. Kita kena kira jumlah simpanan. Jadi hujan lah. 3,500 tambah 84. Jadi RM 3,584. Itu baru bahagian A. Sekarang kita nak kira untuk B. Maaflah kalau dengar bunyi hujan tu. Cikgu punya recording audio ni tak berapa bagus. Sebab handphone tak ada. Ada kat sekolah. Nanti. Baik, sekarang tengok kat sini. 6 bulan. Rangkap lah macam tadi. So kalau 6 bulan samaan dengan 1/2 tahun. Jadi kira
dapat berapa? Cik kita kira lagi, saya kira dulu. 2000 darab 1.8. So RM 18. Jadi jumlah simpanan sama dengan prinsipal 2000 tambah faedah 18, jadi RM 2018. Okay. Baik, dah selesai soalan 4A dan 4B. Okay, ada lagi dua soalan. Soalan 5 dan 6. Okay, soalan 5. Okay, ini soalan ni nampak macam panjang, tapi sebenarnya benda yang sama jugalah yang kita buat pun. Okay, soalan 5. Encik Nazrin menyimpan sebanyak 8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama 2 tahun dan juga 3 tahun. Baik, kita highlight. Hitung jumlah simpanan. Hitung jumlah simpanan selepas beliau menyimpan selama 2 tahun. Okey, kita kena buat dua jalan kira kat sini, untuk A1, untuk B1. Baik, cari maklumat. Okey, ini P, ini R. Okey, ada dua lah. Yang pertama, time dia 2 tahun. Yang kedua, time dia 3 tahun. Ini time. Okey, jadi kita boleh mengira sekarang untuk A. I sama dengan PRT, di mana 8,000 darab 3/100 darab 2. Jadi dapat berapa ya? 8,000 darab 3/2, 480. Okey, jumlah simpanan bagi A. Prinsipal 8,000 tambah faedah, jadi RM 8,480. Alright, seterusnya untuk B. I sama dengan PRT. Jadi prinsipal sama. Prinsipal sama 8,000 darab kadar sama juga 3/100, tapi tempoh masa yang ini 3 tahun. Jadi adakah dia sama? Okey, kira dapat 720. Jadi jumlah simpanan sama dengan RM 8,000 tambah 720, so sama dengan RM 8,720. Okey, jadinya apakah yang kita dapat perhatikan daripada soalan ni? Soalan ni dia beza dia kat tahun. Jadi sekarang kita tengok, kalau lagi lama kita simpan, sebenarnya lagi tinggilah faedah kita dapat. Okay, kalau kita simpan 2 tahun, kita dapat 8,480 dan dengan faedah 480. Kalau kita simpan 3 tahun, kita dapat 720 dan jumlah simpanan kita 8,720. So lagi lama kita simpan, sebenarnya lagi tinggilah jumlah faedah yang kita dapat atas wang simpanan kita.
Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okey, Puan Warmadi menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Warmadi selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah 5% setahun, 6% setahun? Apakah beza jumlah faedah yang diperoleh Puan Warmadi dalam kedua-dua situasi di atas? Okey, highlight. Yang pertama, jumlah simpanan. Yang kedua, beza jumlah faedah. Ada dua kerja kita kena buat kat sini. Sekarang cari maklumat. Okey. Prinsipal T. Kemudian, okey, 1 tahun ini T. Dan, okey, ini R. Okey, jadi macam tadi kena buat untuk dua penyeraan. Okey, yang pertama cari jumlah dari faedah dulu lah. Okey, 5,000 darab 500 darab 1. So, dapat 250. RM 250 dan jumlah simpanan sama dengan 5,000 tambah 250 sama dengan 5,250. Okey, B. Nak mengira faedah, jadi 5,000 darab, ini kadar yang lain pula lah, 600 darab 1. Jadi dapat RM 300. So, jadi jumlah simpanan. Okey. Jumlah simpanan sama dengan prinsipal tambah faedah, so dapat 5,300. Ini baru jawab jumlah simpanan. Soalan ni nak beza pula. Okey, beza jumlah faedah. Jadi sama dengan 300 tolak 250 sama dengan 50. Barulah komplit. Kita jawab jumlah simpanan, kita jawab beza. Okey. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Okey. Jadi hari ini kita dah belajar mengenai lunasan. Jadi hari ini kita dah belajar mengenai mengira faedah mudah. Okey. Faedah mudah dia ada formula, iaitu I sama dengan PR. Jadi nak mengiranya mesti guna formula. Jadi itu saja. Untuk faedah compound, cikgu akan upload video yang kedua. Jadi untuk ini, salin semua contoh ni, ada 6 soalan, salin ke semuanya. Dan selepas itu buat latihan. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi.